Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan Kitab ringkasan Kitab di bawah tajuk Ijabul Jumaah, yakni kewajipan salat Jumaat. Yang mana tajuk ni telah kita bincang pada minggu sebelum ini. Jadi pada pagi ni saya sambung qaul Imam Syafi'i yang ke-628. Imam Syafi'i berkata, situlah. Okey. Sebab di sini ni ada dengan ana ni, ya. Tu dia. Nah, tak apalah, itulah maksudnya tu. Ana parok tu naik 2 3. Memang ada tinggal, ana cek ni ada tinggal, tanda tu tak kena. Tak apalah. Itulah situ naik 2 ni, cuma di sini ana ni ada kitab dengan ana ni anak buah Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Dia ada buat ulasan. Tak apalah. Tak banyak sebenarnya ulasan dia ni. Okey. Imam Syafi'i berkata, jika ia takut, ia ni maknanya musalli lah. Orang yang hendak menunaikan Jumaat itu. Jika ia takut apabila keluar pada salat Jumaat, maknanya takut untuk keluar menunaikan salat Jumaat. Takut tu takut apa? Takut ditangkap dan dipenjara oleh penguasa tanpa kebenaran. Ini dalam keadaan politik yang kucak-kacir lah. Maka boleh baginya tidak menghadiri salat Jumaat. Mana keadaan yang tidak kondusif, itu dia boleh. Takut tu. Misalnya kita kata di bawah kerajaan yang tidak Islam ataupun kerajaan dikuasai oleh ajaran salah. Dulu pernah berlaku mana kerajaan dikuasai oleh Mu'tazilah misalnya. Ada berlaku dalam sejarah Islam. Walaupun bukan sebuah negara besar, tapi adalah berlaku. Tak apalah. Cuma di sini Imam Syafi'i rahimahullah dia buat satu andaian, mana keadaan yang tidak kondusif. Maknanya kita kata pemimpin yang zalim, boleh jadi setengah-setengah rakyat yang dianggap menentai dia ni, mana dia akan tangkap. Jadi timbul ketakutan pada setengah-setengah rakyat. Kalau takut sampai peringkat begitu, Imam Syafi'i kata ada keharusan. Dia benda-benda gini, biasanya ulama dia tidak guna istilah sunat lah, harus saja. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab begitulah, mana harus untuk tidak hadir salat Jumaat. Namun apabila penguasa hendak memenjarakannya kerana adanya hak seorang Muslim yang terzalimi, seperti penumpah darah atau hukum hudud, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk meninggalkan salat Jumaat. Mana kalau dia ada buat kesalahan menyebabkan kerajaan nak tangkap dia, mana kesalahan itu daripada dia lah. Mana tak gugur tanggungjawab salat Jumaat. Mana dia yang zalim. Mana dia kena pergi juga. Mana kalau dia tak pergi tu, maknanya berdosa lah dia. Itu maksud. So ni lah kita kata isu talak misalnya. Akan datang kita bincang lah. Isu mana isu talak misalnya. Talak ni kita kata dalam, bukan dalam, cuma saya sebut dalam fiqh Syafi'i lah. Dalam fiqh hal lain pun ada juga sebut gitu. Misalnya seorang tu ketika dia mabuk, dia pun melafazkan talak, memang jatuh. Kecuali kalau mabuk itu bukan pilihan dia, tidak sengaja. Contoh dia capur beberapa air kan, dia beli kedai tu, maka dia jadi mabuk dia. Dia tak sengaja, tak tahu pun mabuk. Itu lain cerita. Ni mana puncak mabuk tu dia ambil kira. Jatuh. Ni pun kira-kiranya maknanya berlaku kezaliman itu bukan bagi pihak kerajaan lah. Bukan daripada pihak kerajaan. Ataupun situasi itu dia tak terlibat. Ini antara yang disebutlah
Dia begini, keadaan tidak kondusif tu kalau hak tadi maknanya kerajaan zalim akan ditangkap dia begini-begini, misalnya berlaku begitu, sedangkan dia tak bersalah pun, tu tak wajib lah. Tetapi satu lagi, andainya yang kedua berlaku, maknanya keadaan tidak kondusif juga, tetapi bentuk tidak kondusif tu maknanya dia ada buat kesalahan, dia tak ada salah. Orang yang buat kesalahan sehingga kerajaan nak tangkap dia, orang lagu ni ketakutan dia tu tidak iktibar, dia kena pergi, tak gugur kewajipan jemaah sebab punca daripada dia. Ataupun yang ketiga yang kita boleh pecahkan masalah ni, maknanya dia tak terlibat pun, tapi di situ berlaku fitnah. Mana dia lebih berkeyakinan dia tidak akan ditangkap sebab dia tidak terlibat. Cuma ada berlaku di kalangan masyarakat tu ya zalim, jadi kerajaan tangkap ni mungkin musim peperangan lah ni. Jadi kalau dia tubik pun kerajaan tak tangkap dia. Tapi keadaan tidak kondusif, keadaan kucak kaki juga, tu wajib juga. Sebab tu kalau kita perhatikan di sini, takut tu atas diri dia, ataupun keadaan tak selamat. Misalnya sebagai contoh, kita ambil lagi, pecah lagi masalah. Misalnya banyak dah ramai dah kena jenis peluru sesak misalnya. Jadi kebimbangan tu tinggi tu. Boleh jadi dia mati padahal dia tak bersalah pun. Kalau nak kiasannya tetap ada kewajipan jemaah itu. Tapi kebimbangan tu ada. Dan kebimbangan tu tinggi lah. Kan kalau tempat zon perang ni kan, kalau tu orang penjual apa kena peluru sesak, nama lagi peluru sesak. Kalau keadaan tu bahaya sampai tahap tu, di rumah lebih sesuai. Nak ayatnya jemaah ni betapa fardunya jemaah, bahkan dia menjadi syiar agama juga tu, lebih berat lagi daripada semaya fardu lain. Sebab fardu lain ni kita kata fardu kifayah, jemaah ada fardu ain tu. Semaya jemaah fardu ain, tak boleh kita tak apa, ada dah semaya jemaah terlepas kita. Tak boleh. Ni. Namun apabila penguasa nak mempenjara tak apalah tu. Mana kesalahan dia? Kecuali apabila dia berharap hukuman itu akan dihapuskan, dimaafkan atau melalui jalan damai, maka saya berharap boleh baginya meninggalkan salat Jumaat. Tu maknanya kalau dia tak pergi pun tak apalah. Kalau dia berharap kan maknanya maknanya dia tu, maknanya dia bertaubat lah. Bila bertaubat maknanya dia harap hukuman dihapuskan ataupun dimaafkan. Mana bolehlah kira-kiranya. Dia gini, sebab apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i ni, kalau dalam kitab lain pun sebut, maknanya seseorang itu dia ada dua keadaan. Dia bersalah, maka dia takutlah dia bersalah. Ni wajib jemaah bagi dia. Lepas tu nak pergi lagu mana, takut sebab kesalahan daripada dia. Keadaan yang kedua, dia tak bersalah, cuma fitnah, zaman fitnah, boleh jadi kena juga dia, bahaya juga tu. Dia tertuduh, boleh jadi berlaku gitu. Sebab kadang-kadang kerajaan ni dia mengambil kira tim tu, tidak kira dia kumpulan tu, di shop kumpulan mana tak terlibat pun boleh jadi dia ditangkap. Ada kebimbangan, dia kebimbangan tu tinggi, tu boleh mana boleh juga tak pergi. Ataupun keadaan tadilah, keadaan yang panggil khauf tu syadidul khauf. Ya. Kalau kebimbangan itu tidak dapat dibuktikan sahih, mana? macam bunyi hura-hura. Itulah dia kata sini, maknanya kalau dia tidak yakin, maknanya lebih berat kepada selamat, dia kena pergi lagi. Mana tidak siapa mereka yakin. Sebab zaman perang ni, asasnya zaman perang ni, bila berlaku ketakutan, takut tu tahap mana? Takut tu tahap mana? Sebab tu dia ada selepas ni wajib jemaah di rumah, dia ada pula bincang tu. Mana tak gugur tu jemaah tu. Tetap kena jemaah juga. Tu yang timbul isu PKP tu kan? Ya ada. Ini perbincangan. Maknanya dalam skop mazhab Syafi'i pun ada tajuk tu bab tu ke. Dia sebenarnya isu perang ni luah bincang kalau rujuk dalam internet. Tak tahulah bahasa Melayu tu, sebab saya tengok dalam bahasa Arab tu memang ulama bincang panjang. Jadi anda boleh simpulkan begini, ketakutan tu dia ketakutan atas diri sendiri. Kerajaan nak tangkap tu tidak kita wajib mak. Lepas tu masalah salah tu lagu mana? Sebab tu benda ni misalnya kata dia tidak salah walaupun dia pun protes sebab kerajaan tak betul. Dia tak, bagi dia tak perlu pergi. Sebab tu banyak perkara mana kita kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Jadi dalam kihzum, sebab dia bila kata zaman perang ni ketakutan tu dia tak sama. Ni takut dia tak salah pun, dia rakyat biasa, dia takut juga. Takut peluru sesak. Sebab ada musuh-musuh ni dia bukan nak tembak tentera saja.
Dia nak menakutkan rakyat dengan sengaja. Rakyat pun dia tembak. Terbukti begitu. Atas rasa yakin tadi. Tu tak boleh. Mana keadaan. Bahkan kerajaan pun boleh tutup masjid. Tak benar. Bahaya lah. Misalnya kalau di masjid Krisi, anda pernah pergi, berapa lama tak sembahyang Jumaat? Bimbel lah. Ada berlaku gitu. Nak macam mana? Kita pergi pun ada kesal tembokkan lagi nak di setengah-setengah dia punya dinding dia tu. Jadi keadaan itu. Jadi orang yang terlibat tu dia lebih tahu. Sebab tu kukuk mana pun kita kena tahu. Imam Syafi'i buat ni supaya maknanya kalau kita tak sampai tahap takut yang melayan nyawa, takut tu ada sama. Bunyi kilat pun takut. Nah, ni takut ni sampai mereka hilang nyawa. Itu maksud takut ni. Dan biasanya kalau dalam kitab bila sebut takut dia berkait dengan keadaan yang peperangan, pencerobohan, misalnya contohnya maknanya kalau di kajian istihad kawasan itu ada rimah terlepas misalnya. Takut tu tak berani tu. Nak buat lagu mana? Sebab tu di sini kerajaan itu main peran ni. Mana bila kerajaan istihad kata tak ada dah. Mana hak kajian istihad sebenarnya kerajaan tarik balik kerana harimau apa telah ditangkap misalnya. Sebab dia begini, kalau dalam kitab klasik ni, dia satu qaryah tu dia tidak seperti tempat kita. Qaryah maknanya boleh jadi qaryah tu ada 50 keluarga. Jadi satu kawasan, komuniti yang sempit. Enggak dulu dengan ada hutan dah. Bila istihad kita takut nak tubik, malas tak tubik. Malas tak tubik. Kalau keadaan begitu, bahayalah. Kan kita tengok dalam internet tu kan, rimah duk berjalan di pekan, di kampung kecil tu. Kan? Tengok dah. Lari baru nak siari tu. Tu saya tengok kalau rimah ni kena ciri dah biasa ni. Sebab nampak tu tidak tekan. Dalam keadaan tu kira pada bukan zoom pun kan. Termasuk jugalah. Sebab tu kajian akad istihad tak ada dah. Dia punya ancaman binatang buah tak ada. Kajian tu bila istihad tu kembali wajib semula lah. Jadi kukuk mana pun kalau kita lihat di sini kenyataan Imam Syafi'i ini dalam konteks nak supaya Jumaat tu tetap dilaksanakan kecuali sebab betul-betul syar'i. Maknanya di sini jaga nyawa tu penting. Jaga nyawa tu penting. Bukan main-main. Kita kena faham lah. Sebab tu bagi anak isu COVID apa baru ni pun kita terima lah kajian tu. Isu nyawa lah. Cuma lah ni kena betul. Kena molek lah sah tu. Tak boleh lah ni ya. Jadi tak pandai pula. Kekok jadi nak masuk alasah. Tu tak kena tu. Tak pergi. Tak terima masalah betul. Tak pergi lah. Memang mana-mana pun memang merosuklah peraturan dalam Jumaat. Sehingga kalau di sana, di tempat anak tu, boleh dikatakan bila kita lepas kuliah tu, kalau kecek ahli jawatan kuasa masjid, rata-rata sebut 50% tak ada. Boleh kata begitu. Sehingga tu anak kata maknanya kena kempen semula lah. Kempen semula. Sebab dia kata endemik tu maknanya bukan berakhir 100%. Tak apalah tu ya. Seterusnya Ner 29 Qaul 629 Imam Syafi'i berkata, apabila ia tidak hadir kerana hutang disebabkan oleh kesulitan hidup, maka dia diberi kelanggaran meninggalkan salat Jumaat. Tu ya. Baik. Ni lebih terang lagi lah. Dia maksudnya wa in kana tughibuhu an gharimin li'usri wasahu at-takhalluf. Dia seseorang yang terbeban dengan hutang. Kalau dia pergi kat orang pergi minta hutang jadi jatuh maruah patut malu, boleh jadi dalam isu sekarang kita contoh ni. Isu halung ni kan. Takkah tu bukan main-main tu pun pergi ikuti hutang tu. Tu maksud dia ni. Mana tughibu ketidakhadiran dari Jumaat tu kerana masalah bebanan hutang. Orang penguti hutang tu kadang-kadang hak ikuti hutang tu kaki pukul dibayar khusus. Walaupun hak jemputan bukan dengan alun dengan syarikat, tapi syarikat bayar pula pada orang kutip hotel tu. Adalah keadaan itu. Mana diberi kelanggaran. Cuma hak ni kena ingat apa yang disebut oleh Imam Syafi'i hak ni sebenarnya dia tidak secara mutlak. Patut siapa bela. Maknanya apakah bermaksud selagi tak habis hotel, ada orang tagih hotel, minta dalam masjid, atau sebab ataupun diugut dia, terdedah pada bahaya dia, maka dia tak pergi. Orang kalau berlarut 2-3 tahun, hotel tak nak bayar, tak pergi jemaah sama. Di sini dia ada perbincangan. Di sinilah orang panggil peranan kerajaan itu. Peranan kerajaan. Tu kena report pada kerajaan lah. Nak macam mana.
Tu. Sebab tu dia kalau dia begini, ni dalam kitab-kitab yang nak baca lah. Dalam kisah ni, mana kerajaan kena jadi orang tengah lah. Mana kerajaan kena berunding dengan, sebab orang yang bui hutang pada dia tu, memang dia kena tetap kena bayar. Dia tak boleh kalau kita kata mulra begitu. Mulra ni maksudnya tak boleh kita kata lunah begitu, tak boleh. Nyanyalah baru tu, nak buat lagu mana? Kerajaan misalnya, bila kerajaan cabut tangan, kerajaan pun wajibkan dia bayar. Berapa sebulan dia boleh bayar? Mana kena pasti. Jadi urusan ni kerajaan ambil perannya. Yang kedua, kerajaan akan pastikan dia tidak akan diganggu dari segi keselamatan dia. Tu cabut tangan kerajaan. Cuma hak ni kalau dalam keadaan kerajaan tidak main perannya, hak inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i. Nak ayatnya bak nyawa tu. Dulu pun ada dah, dulu siapa pukul, bunuh tak payah hutang. Sampai dulu pun ada dah. Keadaan itulah. Dia ada perincian dia lagi lah. Dia butai tu buat apa? Butai sendiri, dia butai sebab apa? Takut kalah judi. Butai. Tu tak boleh. Mana butai tu sendiri pun mesti menepati syariat. Banyak kau pula. Sebab orang pergi musafir, nak boleh qasar ni, musafir lagu mana? Kan? Dia ada bincang. Mesti musafir tu syar'i. Kalau musafir tu bid'i, tak boleh. Misalnya musafir tu kan lagi duduk berzikir di kubur. Tak boleh. Misalnya pergi Langkawi tak apa, pergi beli puyut dia tu nak. Misalnya lagi Gunung Jurai, musafir misalnya Gunung Jurai. Kita kena sebutlah Gunung Jurai tu. Jadi gunung tu sendiri dia tak terasa hati, insya-Allahnya. Kita sebut itu nak. Jadi kita kena sebut terus lah, sebab Gunung Jurai ni bukan dia bukan isu pergi mandi, dia bukan isu ada niat tertentu. Dia bukan berkait dengan mandi sebenarnya. Ada setengah-setengah tu dia kata apa salah mandi mana-mana pun boleh. Tu maknanya sama ada tak faham atau sengaja buat tak faham. Dia tak timbul kalau mandi saja. Dia timbulnya sebab dia ada benda lain di situ. Kalau dia tak okey naik petah pucuk nak mandi buat ke dia. Turun peluh pula. Dia ada maksud dia. Nak mandi saja dia jerai sedap lagi. Jerai sedap lagi. Banyak lagi tempat lain apa pergi situ. Dia ada maksud lain. Maksud tu lah. Jadi sebab tu dia ada istilah dalam agama, kalau dalam isu-isu tidak jelas kemungkinan berlaku, dia panggil sadduz zara'i. Nak sekat bahaya kerajaan main peran ni. Kecuali kerajaan tu tak faham atau buat tak faham, ataupun kadang-kadang mungkin kerana masalah dia nampaknya sesuatu yang undi ke misalnya, ada kan boleh jadi tu benar-benar fitnah tu, panggil fitnah tu. Dia buat tak faham, kita nampak terang-terang muka penipu tu. Promosi tu Gunung Jurai. Lagi tu kan? Kalau lagu tu lagi tu kan? Tu tak boleh, bahaya. Dia beginilah mudahnya. Sebab tu kita tak boleh tinggal cara hidup sahabat. Senoma cabut pokok ke tu apa? Ingat tak cerita Senoma? Semua orang tahu. Pokok tu dulu pernah Nabi bila lalu, Nabi berhenti, berteduh. Puak Rendar, pondok tempat kita dulu, wakah, berhenti. Tak ada apa pun. Mana-mana pokok boleh buat gitu. Tapi bagi setengah-setengah orang bila kait dengan Nabi, dia mari satu perasaan. Mari perasaan ada berkat. Perasaan dia tu. Jadi Senoman sebagai seorang murabbi umat ni, dia tengok, mana nampak pakat dua orang situ. Pakat pergi mandi situ. Dia tengok bahaya. Dia fikir dari sudut syirik itu. Mungkin tak berlaku lagi. Masalah kita, dia nak jadi berlaku dulu. Semua begitu. Kena utuh dulu bangunan tu, baru dia itu. Orang kita stay, biar jadi dulu syirik, biar amal mati kat dia syirik. Ni kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Sebab tu saya guna istilah mudah. Kita ni orang otoriti agama ni, dia kena syirik tu pada tunas dia tu lagi, pada buti dia tu lagi. Jangan siapa sudah tubik buah syirik tu baru kita nak tebal pokok tu, sudah berakar umbi. Kalau orang jabatan pertanian, orang mahir, dia tengok putih, dia tahu dah ni syirik. Kalau tidak tak sah jadi pegawai pertanian lah. Nanti buah dulu baru boleh hoyak pokok gapa hamba baru boleh. Jadi kita kena faham. Jadi kerajaan ni orang panggil politik Islam, moto dia siasatud dunya, hirasatud din wa siasatud dunya. Moto politik Islam jaga akidah. Itu mana hirasatud din, jaga akidah, jaga agama, wa siasatud dunya, dan urus takbir dunia. Itu moto politik Islam. Dia bukan politik ni gitu saya tidak. Dalam Islam ni tujuan paling besar nak jaga akidah. Jadi bagi seorang pemimpin itulah tu. Baik, mana kalau pergi situ tu tak dapat kelebihan tu, tak boleh.
Jadi isu hutan ni beratlah sebenarnya. Setengah orang tu siapa kena bunuh, dipotong anggota, maknanya berlaku jenayah pula di situ. Jadi boleh melayanya. Kalau siapa tak tu, dia boleh ada kelanggaran untuk dia. Cuma perkara ni perlu disesah. Dia tak boleh biar gitu saja. Tidak boleh jadi alasan siapa bila-bila begitu. Qaul yang ke-630 630, Imam Syafi'i berkata tidak wajib salat jemaah bagi seseorang yang belum balik, wanita dan seorang hamba. Namun saya menyukai bagi hamba apabila diizinkan oleh tua dia pergi salat jemaah. Tua dia izin. Demikian juga bagi orang yang telah tua renta, memang tua sungguhlah, syekhun kabir. Kelantan kata tua kedadek. Tua bangka lah. Tua benar. Sehingga dia tak boleh nak pergi sarai dah. Kena orang tolong. Atau kanak-kanak apabila mereka diizinkan oleh ibu bapa mereka lah. Dan saya tidak mengetahui salah seorang dari mereka dianggap berdosa kerana meninggalkan salat jemaah. Mana kalau anak-anak kecil tak pergi sekali dengan bapa pergi. Yalah, kalau kita bawa zaman kita boleh balik penculik kia misalnya. Tu kalau kanak-kanak tu. Kalau berlaku gitu. Tak berlaku tak apa. Ataupun anak kecil, kalau ibu bapa tak pergi, boleh jadi mengganggu orang semaya. Tanpa kawalan ibu bapa. Orang tua benar lah. Tua benar ni. Bagi saya, kata Imam Syafi'i, bagi saya tak berdosa kalau mereka tak pergi jemaah. Tidak berdosa kerana meninggalkan salat jemaah. Maknanya kena semaya zuhur. Saya tidak nafikan dalam internet, dalam kitab saya tak jumpa, wallahu alam. Kalau dalam zaman kita sekarang ni, kalau misalnya orang tua benar walaupun di semaya zuhur, memang wajib ke dia dengar khutbah melalui secara live itu. Sekarang ni khutbah boleh secara live dengan telefon, TV dan lagu mana. Setengah ulama kata lebih baik dia dengar juga khutbah. Sebab khutbah tu sebenarnya asal fungsi khutbah Jumaat ni mendedahkan isu semasa yang berkait dengan masyarakat setempat. Molek walaupun dia Zuhur tak ada khutbah, tapi molek dengar. Atas rasa molek tak wajib, tak ada kata wajib. Moga dia tak mai Jumaat dah. Molek dengar lah. Dalam kitab dulu tak bincang pun. Seterusnya qaul yang ke-631 Imam Syafi'i berkata, saya tidak menyukai orang-orang yang boleh meninggalkan salat jemaah, baik orang-orang merdeka kerana uzur, kaum wanita, orang-orang yang belum balik dan budak-budak ni. Hamba-hamba lah ni. Maksud dia budak ni mana hamba. Kalau kita kata kanak-kanak, tu tadi tu, orang yang belum balik tu. Orang tu mana kanak-kanak lah, belum balik. Dan hamba-hamba untuk mengerjakan salat zuhur hingga imam menyelesaikan salat jemaah, atau ia mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur sampai ia benar-benar melihat imam telah menyelesaikan salat jemaah. Kerana kebarangkalian saja ia mendapat kekuatan untuk menghadiri salat jemaah sebelum imam selesai salat, dan itu lebih baik baginya. Jadi bagi orang yang tak boleh pergi, orang-orang tadi, orang tua sungguhlah, maknanya tak boleh pergi sendiri, ataupun kanak-kanak yang perlu kawalan ibu bapa, ataupun orang sakit boleh pergi tapi orang bawa. Orang-orang ni kalau dia nak sembahyang zuhur, dia nak sembahyang zuhur waktu mana? Bagi Imam Syafi'i, dia kena pastikan imam selesai dulu sembahyang jemaah. Selesai sembahyang jemaah baru dia sembahyang. Apa tu? Takut kemungkinan dia boleh pergi selepas tu. Misalnya imam tak sembahyang lagi jemaah, tiba-tiba daripada sakit tu dia ada kegagahan lah, ada kekuatan. Ataupun kalau orang tua, tiba-tiba anak dia balik, mana anak dia boleh bawa pergi. Dalam keadaan imam tak sembahyang lagi. Sebab tu bagi dia kena tunggu imam sudah dulu. Tak nak tahu macam mana. Tu imam, moga zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada live, dia pun tak tahu. Tak ada pembesar suara, nak tahu lagu mana. Dia kena andaikan. Biasanya sembahyang jemaah aku apa. Bila dia sudah yakin selesai sembahyang jemaah, baru dia kena sembahyang zuhur. Sebab apa? Takut ada kemungkinan. Misalnya kalau orang tua, dia bila dia tunggu tu terbukti ada orang boleh bawa dia pergi jemaah. Tu takut berlaku begitulah. Sebab tu maknanya di sini Imam Syafi'i tekan, bagi saya suka bila dia nak sembahyang zuhur, bagi orang tak mampu tadi, dia kena pastikan selesai dulu salat jemaah tu. Ini kerja ulama fiqh lah, bincang secara detail begini. Dalam hadis Nabi tak sebut begitu. Dalam Quran pun tak sebut detail gitu. Idza nudiya lis-salah. Bila di sana fas'au ila zikrillah. Zikrillah tu makna salat jemaah. Gitu ya sebutnya. Maknanya wajib. Jadi pelaksanaan wajib tu macam mana? Dan hukum wajib tu dia boleh gugur jadi tidak wajib dalam situasi macam itu. Faqih, orang fiqh lah fikir berdasar pada kepahaman mereka terhadap Quran dan hadis, dan dia faham maksud. Sebab tu nak jadi mujtahid ni payah. Nak jadi mujtahid ni payah.
Mana ulama yang kelas tu juga iktiraf. Sehingga zaman kita ni sekarang, kalau kita tanya siapa dia ahli mujtahid zaman lah ni, payah kita nak sebut. Tahun 90 awal, tahun 90 tu saya pernah tanya guru saya. Pada pandangan ustaz, agak-agak lah ni siapa ni? Dia kata, ana pun tak pasti. Cuma kalau adanya, ni secara peribadilah, kalau tak betul, tak apa. Dia kata, mungkin Dr. Yusuf Qardawi lah. Kalau nak sampai tahap tu, zaman tu. Setakat duk tengok pada buku-buku dia tu. Tu kalau nak sampai situ pun. Maknanya payah. Sebab dia, orang panggil apa, kriteria dia tu untuk diiktiraf tu kena perlu apa ni, kita tahap tinggi lah. Ciri-ciri dia tu tak boleh nak main-main. Sebab itulah kalau pendapat mujtahid yang diiktiraf, mujtahid ni ada kategori dia pula, ada istilah-istilah dia pula, peringkat mana tu. Jadi nak sampai ke tahap tu dia kena tengok sumbangnya dia, misalnya karya dia, banyak perkara lah. Dan bila seorang mujtahid keluar pendapat hasil daripada ijtihad dia tidak boleh terbatal dengan ijtihad orang lain. Walaupun mungkin tidak sesuai di satu zaman, mungkin sesuai pula di satu zaman tertentu. Sebab apa? Sebab pendapat dia tu hasil daripada istinbat melalui gabungan ilmu yang mantap dikira. Baik. Okey, Imam Syafi'i berkata lagi. Ni qaul yang 632. Imam Syafi'i berkata, apabila mereka mengerjakan salat secara berjamaah atau sendiri-sendiri sesudah matahari gelincir. Matahari gelincir mana masuk waktu zuhur lah. Sebelum imam selesai salat, maka mereka tidak perlu mengulangi salat kerana mereka diberi uzur untuk meninggalkan salat jemaah. Mana orang yang kita kata ada kebenaran secara syar'i, uzur syar'i tak pergi salat. Katakanlah dia mengerjakan salat sebelum imam selesai salat Jumaat. Sama ada mereka tu semaya Jumaat atau semaya munfarid, semaya sendiri-sendiri. Kalau terbukti berlaku begitu, tak perlu qada pun, tak perlu i'adah, tak perlu ulang balik semaya tu. Kira jadilah. Sebab tu Imam Syafi'i kena perhatilah. Imam Syafi'i dia guna saya suka. Maksud ijtihad dia. Saya suka. Baik, habis di situ. Jadi kesimpulan yang anda buat di sini daripada beberapa kitab lah yang ada di hadapan anda ni, mana kesimpulannya Imam Syafi'i di sini kita nampak semaya Jumaat tu seboleh-bolehnya, maknanya fardu, dan dia tu diberati, sangat diberati, bukan main, muakkad dia, ditekankan sangat, sehingga untuk situasi yang mengharukan seorang tidak pergi Jumaat tu situasi yang ketat, agak ketat lah. Sakit, kalau orang boleh sakit setara mana, orang boleh bawa pergi, boleh semaya lagi, kena pergi lagi. Sebab tu orang sakit, katalah dia tak boleh pergi sendiri, dia kena tunggu selesai salat Jumaat di qaryah dia. Apa kena tunggu tu? Takut ada orang lain boleh bawa selepas hari tu. Tu. Sebab itulah solat Jumaat ni kan dalam mazhab Syafi'i pun sunat diperlewatkan sikit, lewat sikit, beri peluang sikit. Tu. Tapi setengah-setengah tempat tak boleh keluar masuk kerja. Tengok keadaan lah. Gitu. Kalau tempat kita ni anak tahunnya, pengalaman anaknya dia bukan 15 minit lebih. Lebih, dia tunggu tu lebih sikit. Kalau subuh 15 minit, Jumaat ni lama sikit. Itulah nak ambil, sebab hari Jumaat ni orang kita ni ada kerja, ada yang tidak. Jadi dia ambil kira. Baguslah begitu. Sebab dia ni Syekh Muzani dia klasik. Susunnya dia pun dia kat Malik, kalau dia tidak ada perenggan apa, dia macam style susunan lama, kita klasik. Tak ada perenggan, titik pun tak pun ada. Tak apalah. Baik, kita pergi pula kepada tajuk seterusnya. Al-adadul ladzi idza kanu fi qaryatin wajabat alaihimul jumu'atu. Al-adadul ladzi, tu kalau asal dia lah. Ana cuma berdasar pada asal dia. Al-adadul ladzi idza kanu fi qaryatin wajabat alaihimul jumu'atu. Bilangan orang-orang yang apabila mereka berada pada satu qaryah, wajib atas mereka salat. Mana bilang? Kita nak bicara bilangnya, mencukupkan dia punya bilangnya qarum Jumaat tu. Mencukupkan bilangnya Jumaat berapa? Sebab dalam mazhab Syafi'i dia tarjih 40. Okey, cuba kita tengok di sini. Qaulnya seterusnya, qaul saya tak tulis di sini 633 Betul 633. Dia berkenaan dengan jumlah ni dia berbeza pula, khilaf pula. Imam Bukhari lain, dia tak sama ada saya
sahabat. Sahabat saya tidak maksud begitu. Saya mendengar dari beberapa orang sahabat kami. Disebut gitu ya. Ana sebut tu takut keliru sahabat kami. Kawan-kawan kami dah. Asal ni mana tokoh-tokoh ilmuan dalam mazhab kita lah. Yang mengatakan bahawa salat Jumaat wajib dilakukan oleh penduduk suatu qaryah. Qaryah tadilah ada perasaan yang lengkap. Walaupun tidak sempurna. Apabila jumlah mereka telah mencapai 40 orang laki-laki, maka kami pun mengatakan hal yang demikian jugalah, kata Imam Syafi'i. Dan itu adalah jumlah yang paling sedikit yang kami ketahui. Dia tarjih ni. Tidak boleh bagi saya meninggalkan pendapat ini. Mana kemah tu, pergi tu. Dan bukan merupakan hal baik bagi mereka yang menyelisih. Jadi kalau ada orang kata tak cukup 40 itu bagi saya pendapat tak bagus lagi tu. Kalau teks asal dia ginilah dia sebut sini. Walam yajuz indi an ada'ah al-qawla bihi. Saya tidak mengharuhkan. Saya sendirilah. Saya tak akan tinggal pendapat. Imam Syafi'i bertegah. Saya akan pegang pendapat kata 40. Kata Imam Syafi'i. Walaysa khairun lazimun bi khalifih. Dan tidak ada kebaikan langsung. Secara tetap tidak ada kebaikan orang yang kata orang tak terima ni. Orang panggil minima tu kena 40. Kalau ada orang kata boleh, ni belah orang boleh dah. Tu tak molek gitu. Ni kena ingat ni dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan COVID. Bukan dalam keadaan yang tidak kondusif, bukan dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan masyarakat tak cukup. Misalnya satu kampung tu memang dia ada 50 orang. Tiba-tiba hari rayanya pakai klik tinggal 30 orang. Patut tak main jemaah lah. Kali ikut ni tak. Kita nak bincang masalah itu, kita bincang semula lah. Sebab kalau dalam kitab apa mazhab tu dia bincang lah ni kata gini, ada kata gini. Kalau kita nak bincang tu tak part 3 jilid tak habis tahwil lah, nak habis tak kita ni. Kita nak berhabis dulu. Sebab tu ana berhasrat bila habis ni kita bincang khilaf lah. Sekiranya kita nampak dalam hak mazhab Syafi'i kita. Tempat kita. Sebab ana ada dah buku tu ni. Bagus hang tengok buku tu. Cara susunnya dia. Okey, dalam satu isu. Misalnya ada dulu ladzi idza kana ni bila ngawat jumpa dia. Imam Syafi'i kata gini. Mana dalil dia? Ulama ni kata gini. Dia kemuka ke. Bagus kena tahu juga ana situ. Dia kata celaru lah Ustaz Ding itu dah. Awak tak sama lagi ya kelah gitu. Mudah gitu zaman sekarang ni mudah gitu ya. Kalau bahasa celaru tak ayah. Orang lain hak tidak celaru ramai gitu. Sebab apa? Sebab ustaz aja gitu. Bab lain tak apa, beza. Bab ni tak boleh. Tu silap. Tapi ke mana pun kita belajar. Bahkan telah diriwayatkan melalui jalur yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Oleh ahli hadis bahawa Rasulullah mengadakan salat Jumaat ketika beliau datang ke Madinah bersama 40 orang laki-laki. Hak tu tak boleh nak pasti tapi ada sebut. Kalau teks asal dia begini wa qad yurwa min haitsu la yuthbitu ahlul hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a hina qadima al-Madinah bi 40 rajula. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari sumber yang mana ahlul hadis pun tak boleh nak sabitkan dengan tepat. Mana hadis ni tak kuat lah, tak boleh nak sabit dengan tepat bahawa mana secara pasti kita tu muktamad. Memang Nabi secara pasti berdasar pada riwayat Nabi pergi tu semaya Jumaat tu 40 orang. Tak boleh nak sabit. Tapi ada riwayat tu. Ahlul hadis pun tak boleh nak kata memang gitulah, sabit gitu. Tak sampai tahap tu. Tapi ada disebut. Bila Nabi tiba di Madinah, Nabi semaya Jumaat yang mana jemaahnya laki-laki 40 orang. Tak boleh nak sabit dengan muktamad. Tu maksudnya. Sebab tu dia telah diriwayatkan melalui jalur yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ada sebut. Ahlul hadis tak nak pasti dengan muktamad. Ada. Apa maksud Imam Syafi'i sebut gini sebenarnya? Inilah perlu kita tahu ni. Maknanya Imam Syafi'i nak ayatnya bahawa hak dia kata mesti 40 tu berdasar pada pendapat tokoh-tokoh dan mazhab dia. Dan dia pun rasa pendapat tu. Kalau nak cari dalil yang muktamad yang kata mesti 40 tak ada. Hak tu yang jadi khilaf tu. Tapi dia tarjih hak tu. Sebab apa? Sebab pendapat ashab dia di zaman dia pun begitu. Tapi kena cari hadis
Sabit tak boleh nak tolak hadis tu, tak ada. Kenapa hal tu? Tengok dia punya amanah Imam Syafi'i. Kita boleh belajar akhlak di situ. Kita boleh belajar akhlak di situ. Sebab tu ulama kata, seseorang yang dalam hati dia tidak jelas satu-satu masalah, tiba-tiba dia sebut dengan jelas. Dia sendiri pun tak jelas, dia sebut dengan jelas. Itu salah satu bentuk dusta. Sebab tu kita, bila kita nak menakarkan maklumat, kita kena yakin. Dalam kita gitu luar pun gitu juga. Kalau kita dalam tak yakin, kita kena guna bahasa yang menunjukkan tidak yakin. Seingat saya, setakat yang saya faham, kalau tidak salah ingatan saya, begini. Cubalah cek dengan Allah. Kalau kita kena begitu, baru orang panggil amanah dalam bab menukilkan. Ni sebut alik-alik, saya pun tak tahu, saya nakal ya. Itu berdosa dalam bab agama, kita tak boleh begitu. Orang pegang ke mahkamah, dia kata saya pun tak tahu, saya nakal ya. Memang nakal sungguh ni. No? Jenis-jenis lagu ni. Tak boleh. Orang agama, ulama dia tak kecek gitu sebenarnya. Kalau kita orang panggil ulama ummah, dia tak kecek gitu. Mana ada tahu ni anak nakal ya. Memang kena balut ni orang lagu ni, tak boleh biar bebas gitu. Bawah nakal balut tu, naik kat kemah. Tahlih wui, orang kecek lagu ni. Ni isu tanah. Tahu anak kadang-kadang lemah. Tanah sukul arwah ni, orang budak dekat telima pun tahu. Orang kapur pun tahu salah dekat agama. Tanah sukul arwah ni, ni akidah pokok sesak. Agama lain. Islam tak ada lasam waktu. Bercanggah dengan hadis. Perbuatan tu dah salah. Bak akidah tu. Bukan bak fiqh. Tapi dia boleh nakal. Tarik balik, tak rayak. Pendapat tu betul ke tidak? Tak rayak. Cuma saya nakal, saya tarik balik. Iyalah betul ke tidak pendapat tu? Tak rayak. Bagi saya, dia pendapat gitu. Cuma nak elak daripada isu jadi kontroversi berpanjang. Tarik balik. Mu nak tipu bini mu boleh. Dah, umat Islam ni dia syidik. Rayak tak? 2 kau tu tak? Anda tengok bagi anda 2 kau dia. Pertama sekali dia kena rayak. Hal tu betul ke tak pendapat tu? Nak tarik balik. Dia bukan tarik. Nukilah tarik. Awak yakin gitu ke tidak? Awak kena tarik sepatut. Dia kata pendapat ni tak betul. Besar lagi dia sebut guru dia tu. Nama guru dia guru awak. Masih rayak? Masih rayak? Kita nak timbuk guru dia pula ni. Kalau mati dah. Mati pun kita timbuk lagi. Sebab kalau betul tengok dia nak fitnah atas guru dia, betul takut guru dia ayat ngati betul. Tapi orang-orang lagu ni ana bukan apa. Sebab ni bukan masalah peribadi ni. Bukan masalah peribadi ni. Betul. Betul dia lah. Makna benda tu tak betul, cuma nukilah tu betul guru dia. Maknanya awak ni patut anak murid jadi gitu pun. Syahnazim. Syahnazim waktu pisah tu. Betul. Layak molek tu guru tu. Hak ni kameraman kita ayat tak sepakat lagi. Tu nak dia sendiri ayat tu guru dia tu. Tu guru dia tu. Orang dengar pun pening. Dia hanya pening lah. Nah. Anak caya kameraman kita ayat tu. Nah. Tapi dia kita nak dengar pada mulut dia ayat. Tu guru awak tu nama ke dia? Video main lah. Video buat dia tengok video tak apalah. Cuma nak ayatnya hadis-hadis kita kena fikir benda isu besar. Lepas tu mudah-mudah kecek itu tarik balik ni barang isu lagu mana? Tu isu besar tu, kejut khabar. Popok Hindu pun terkejut dengar tu. Dia tarik balik, dia tak kata salah. Hukum ni macam mana kalau kita tanya hukum? Lepas tu tok guru mana mendapat itu? Coba ayat kau Syahnazim. Biar terang. Mbah tepal tok guru. Tok guru dia apa kejut tu rasa tu. Alah anak murid apa tak tahu nak. Dia parut, dia gomolah kita. Dan ayatnya hadrat benda-benda gitu boleh salah. Benda tu benda akidah tu. Canggah dengan hadis ketemu. Jelas kalau orang ngaji hadis, jelas bila mati Nabi ayat gimana ruh kita, jelas Nabi ayat. Bila dibangkit, sebelum dibangkit kita baca hadis Mishkat. Bila dibangkit tu ruh dia akan masuk dalam jasad waktu tu lah. Lepas tu ruh tu gimana? Ruh orang beriman gimana? Ruh semua Nabi sebutlah kedah. Tiba-tiba sebut tukar. Dia canggihnya 4 kali dia pindah tu. Boleh sebut spesifik gitu tu. Kau tok guru mana pula ayat gitu? Recycle 4 kali. Dia sebut pula saya nak wakar tu
berlaku tanasuh juga pada ruh bakar. Gialah ke mana? Maka itu kau bila dia dosa Ustaz. Itu yang mungkin transfer juga. Ana secara peribadi berdasarkan pembacaan kita dalam kisah-kisah gitu, sebenarnya ini satu percubaan awal, mukaddimah untuk menyatakan bahawa orang-orang tertentu ni dia jadi tahap dia jadi baik sampai dekat sebab dia dimasuki oleh ruh orang siapa ruh sana bakar. Gialah ke mana? Dia akan royak akan datang tu kalau tidak jadi isu dia akan sebut akan datang. Ruh sana bakar masuk sin. Sin itu siapa? Tak boleh royak lagi lalu ni. Dia mari royak pula. Bila keadaan tu kondusif, dia akan royak. Ni bobok ni perangai dia. Kita tahu dah. Memang lagu tu lah. Sampai dari segi nak menyabitkan dia punya Nur Muhammad tu banyak perkara. Nur Muhammad ni dia berpindah-pindah. Tu benda-benda gitu. Sebab tu kita kena tahu dia punya perangai bobok dia ni. Sebab tu dalam kitab 2 jilid tu sebut tanah surah arwah ni mari mana? Dia sebut terus dalam kitab tu. Ajar salah tanah surah mari mana? Juzud dia panggil juzud. Dia panggil juzud. Juzud dia. Bila dia buat cerita tentang satu ajaran salah, dia kumpul 2 jilid buku ni. Ni orang tulis buku ni. Ada dengan terbaik dulu kita guna di Darul Kautsar itu. Dia sebut juzud. Juzud mana pahaman ni asal mari mana? Dia kata gini. Ya okey, awak nak baca tentang ni, ni kitab dia awak kena baca. Dia royak lalu bagus kitab tu. Dia panggil tawassul untuk tawassul perluasan ilmu dalam babnya awak baca kitab ni senarai kitab. Ensiklopedia agama dan aliran-aliran semasa. Buku tu setiap kali ada ajaran sesat baru dia akan update, dia masuk maklumat. Asalnya sejilid ada jadi 2 jilid lah ni. Noyanya ulama kita hadirat kita ada panduan lengkap. Tapi tak saya ambil panduan tu. Dia kata dia pun ada panduan juga. Panduan tu lah tak saya sebut tu untuk guru dia tu lah. Bagian minta pahala sebut biarlah tak kita dah sebut sebab napuk berat dak. Orang-orang lagu ni tak layak langsung dengan title ulama, title ustaz. Tak sesuai langsung dengan dia. Kalau setara tu kecil. Ana terkejut tu bila sebut tanah suka Allah, terkejut kita. Allah kata rupanya sebelum ni kita betul tak sebelum ni ada dah. Sebetulnya kalau Syekh kalau tok guru dia tu kata gitu betul dah lah. Cuma kita tak tahu. Mujur dia ayat tok guru dia. Nah, orang pun cari. Siapa dia tok guru dia ni? Jumpa semua kalau gitu. Kemah juga orang kita ni pun nak. Bahaya, terkejut. Ana terkejut ada sebut sungguh. Kita tak jangka tu. Lahir daripada orang-orang gini. Bagi ana sesat ni, kesetara ni. Kalau kita ada otoriti dalam agama, kita tak lepas saja dah dia tu, kesetara tu. Kena tahu tu dalam agama Hindu tanah suka arwah tu basic akidah nombor 1. Akidah kuat tu. Tu. Siapa buat filmnya nak menyabitkan akidah dia tu. Tanah Sukul Arwah. Dia dulu Dr. Harudin pernah buat kenyataan dulu. Dia berpindah ruh ni. Dia ada pembahagian dia. Berpindah kekal. Masuk tu tak tubik-tubik. Sehingga orang ni mati pindah pula. Ada setengah tu masuk sekejap-sekejap. Ada juga. Kalau masuk sekejap-sekejap ni istilah dia panggil menurun. Ni banyak juga berlaku dalam agama ataupun orang-orang terlibat dengan ilmu silat. Ada juga berlaku. Ana pernah masuk dalam majlis dia ni, dia seru hantu. Tapi adalah benda pelik yang kita tengoknya. Bila dia seru tu kita kenal lah dia ni. Di Serambi Tarim, tepatnya di Serambi Tarim. Ana pun tak tahu juga ni, baru tahu, tak tengok dah betul lagi duduk mana dia punya negeri ni. Jadi ana tengok ana ada dalam majlis tu. Pukul 12 malam dia buat. Bila dia seru tu masuk, kita nampak berubah. Dia lompat tinggi pada ni lepas. Ana tengok. Bila lepas habis tu, maknanya ruh tu keluar pada dia tak boleh nak lompat itu. Tak boleh. Tapi masa tu dia sorok lah bunyi. Tu menurun. Dia seru. Pada waktu tu, mana kalau 2-3 orang apa tak boleh nak kalah ke dia. Ana tengok sendiri tu. Kawan tu lah ni jadi jaga. Mungkin dia panas selak, dia jaga. Bagus juga dia tak jadi ustaz. Jadi ustaz ni parah. Dia jadi jaga. Jumpa dengan Ana. Anak dia pun kena Ana. Lepas ni lompat setinggi ni. Masuk tu. Lepas tu dia suruh pula lain. Macam-macam boleh. Jadi Islam mana? Itu haram. Tak boleh guna tubuh gitu. Dia kalau ikut Imam Ibn Taymiyah, kalau perempuan yang mengandung,
Kalau ada ruh lain masuk dia tu, dia boleh menjejahkan kandungnya tu. Mengikut pengalaman ulama. Main-main tu. Bagai-bagai lagu tu. Bukan fakta agama tu. Buat-buat tu lah main bagai gitu. Kadang-kadang kita pun confuse dia. Ni Tok Bomo ke ustaz ke. Kita pun jadi confuse pula. Benda-benda gitu lah. Bagai kan. Kau buat pondok pun terkejut. Buat pondok pun kata, lain macam ni. Buat pondok tak kecek gitu. Itulah. Na'udzubillah min zalik. Ini fitnah zaman kita. Allah nak uji kita. Baik. Imam Syafi'i berkata salat Jumaat dilakukan bila jumlah penduduk kampung itu telah mencapai 40 orang laki-laki. Yang disebut dengan desa, bila sebut desa, yakni qaryah lah. Desa ke mana qaryah? Adalah, ni prasarana dianya, ada bangunan batu merah, atap dari pelepah kurma dah kayu kani zaman dulu lah ni. Dia gini mudah dalam konteks baru kita tengok dalam kitab-kitab moden, muasir. Qaryah ni maknanya kawasan, satu tempat yang didiami oleh satu komuniti masyarakat yang mana di situ ada prasarana yang lengkap walaupun tidak sempurna. Lengkap ni maknanya apa dia kita kata prasarana dulu, kedah, bagi kesihatan, bagi keselamatan pada tak apa walaupun boleh kecil dengan kekuatan 4-5 orang dia punya itu pun tak apa dah ada tu. Sesuai dengan bilangan masyarakat ada tu. Mana kalau sakit nak gimana? Ada klinik. Tak kira lah klinik sawana tu. Kalau kita ada keselamatan, ada bahagian keselamatan. Ada benda-benda gitu. Patut ada perumahan lah orang duduk gini-gini. Tu sekadar tu. Tak kita lah ni. Lebih pada tu. Tu makna qaryah. Rumah-rumahnya berkumpul dan penduduknya tidak berpindah daripada musim dingin dan musim panas. Mana tidak nomad dia ni. Menetap di situ. Kalau nomad tak boleh. Dia ni berpindah-pindah. Bermukim lah. Kecuali pindah kerana ada keperluan dan rumah-rumah penduduk adalah berkumpul dan tidak terpisah-pisah, makna menetap di situ. Apabila rumah itu tidak berkumpul, maka mereka tidak disebut sebagai penduduk suatu qaryah dan mereka tidak perlu mengadakan Jumaat. Mas orang nomad duduk habis satu musim pindah ke tempat lain pula. Tu tak kira, tu tak kira. Tidak qaryah tu takrif tu. Tidak takrif qaryah gitu. Kalau jenis berpindah-pindah gitu satu musim, lepas tu pindah tempat lain pula, kemudian pindahlah tidak menetap. Tu tak boleh. Tak boleh. Tak kira Jumaat. Tidak perlu mengadakan salat Jumaat. Namun cukup mengerjakan salat Zuhur sahaja. Kita kata masalah dia cukup jumlah, cuma dia tidak menetap. Tak boleh. Dia nak menetap. Makna qaryah tu makna gitu. Apatah lagi kalau berpindah jadi mula-mula 40 bila berpindah ni pergi ke sebelah utara, ke selatan. Lagilah tak sabit Jumaat tu bagi dia. Jika mereka berjumlah 40 orang laki-laki yang merdeka dan balik, maka saya melihat wallahu a'lam hendaklah mereka ni pandangnya Syafi'i. Kalau dia berpindah pun tapi cukup, berpindah pun tidak berat kata-kata. Kalau dia pindah pun pindah jumlah ni juga. Mana cukup sama jumlah 40 ke atas. Imam Syafi'i kata wallahu a'lam lah. Bagi pandangan peribadi dia kata semaya Jumaat jugalah moleknya. Makna bukan ijtihad dia ni, mana pandangan peribadi sekadar begitu saja. Molek. Makna bagi dia ni kalau duduk pun tak apa. Sebab qaryah tidak takrif berpindah-pindah begitu. Boleh faham? Sebab tu ana sebut tadi dalam kih berpindah ni sama ada dia katakanlah dia ada penduduk kata-kata kita kata berapa? 70 orang. Dalam 70 orang itu ada berlaku kanak-kanak dua hak cukup syarat ada 40 orang paling kurang. Dan bila dia berpindah pun, dia berpindah dalam bentuk komuniti itu juga. Tidak berselera, tidak berpecah belah lah kita kata. Tidak kata ni sebahagian pergi sebelah utara ni. Tak. Imam Syafi'i kata, wallahu a'lam bagi saya, molek dia buat Jumaat jugalah. Gitu. Dan bagi ana pendapat ni molek juga sebenarnya. Apa masalah kata buat boleh baca khutbah, beri peringatan, kurang-kurangnya setiap minggu ada tazkirah. Baguslah tu. Apabila mereka salat Jumaat, maka hal itu sah bagi mereka. Boleh. Sebab kalau nak kira asalnya, orang tak panggil qaryah dah tu kalau jenis berpindah-pindah gitu. Tapi sah lah. InsyaAllah. Salah gitu. Wallahu a'lam. Dia kata surah Tuhan lah. Sebenar lagu mana tu. Nak ayatnya, nak semaya tu tak setinggal semaya Jumaat tu. Dah cukup. Nak mana? Baik. Seterusnya. Imam Syafi'i berkata, apabila jumlah mereka telah mencapai jumlah 40 tu, dan mereka tidak menghadiri salat Jumaat, maka saya berpendapat agar mereka mengerjakan salat Zuhur. Hak jenis berpindah tadi ni.
Kalau tak semaya juga semaya zuhur lah. Namun apabila mereka telah mencapai jumlah ini atau lebih banyak, tetapi mereka bukan pada suatu desa, jenis berpindah-pindah tadi, bukan, maknanya tidak mencapai takrif qaryah tu, komuniti mereka tu, sebagaimana yang saya terangkan, maka mereka tidak perlu salat Jumaat, tak perlu. Tapi kalau buat molek juga seperti tadilah, gitu. Longgar, situ longgar, tidak kemah. Apabila pada suatu kota besar, ni bukan desa ni, kota besar, kota baru, bukan kampung baru. Tapi kampung baru pun besar pada kota baru, kita tengok ni. Apabila pada suatu kota besar, maknanya bukan qaryah ni kecil lah, kota, terdapat orang-orang musyrik atau hamba-hamba yang Islam, budak-budak teman hamba. Namun jumlah orang yang merdeka, Muslim dan yang balik tak cukup 40 orang, maka tak wajib juga Jumaat. Walaupun lebih pada desa dah tu tempat tu. Bandar Madinah, dia Madinah, bukan qaryah. Campur belaka musyrik pada balik, hak balik dah, tak balik, perempuan pada, hak cukup syarat Jumaat tak cukup 40 orang, tak wajib. Apabila ramai orang Islam yang melalui kota itu, bukan penduduk situ, namun jumlah kaum muslimin tidak mencapai 40 orang, maka mereka tidak perlu melaksanakan salat Jumaat. Maknanya kalau campur dengan orang musafir, hak lalu, hak singgah, tak sampai 40 orang, namun jumlah kaum muslimin tak sapalah, maknanya dia gini sebenarnya. Mas kita kena ingat satu perkara, mana hak ni kita kata mana tak cukup 40 orang. Tak cukup 40 orang, sama ada hak tidak musafir. Kalau tidak hak menetap tak cukup, tak perlu wajib juga. Begitu juga kalau tak cukup tu, dah hak tadi hak menetap tak cukup, tak wajib. Apatah lagi kalau tak cukup tu bila kali dengan hak musafir pun tak cukup lagi. Lagilah tak wajib. Tak wajib lah. Tak perlu. Kita ingatlah niat ni kita bincang Syafi'i ni. Jangan tanyalah ke mana ustaz ada kata 16 orang boleh, 30 boleh. Tu lain lah. Kita kira semula kita nak ni dulu. Kayak baru ni kan ada musim tu mai Jumaat di rumah. Kau tu buat depan bini. Dengan anak-anak ke? Nah. 2-3 orang kita tahu. Tu kita bincang semula lah tu. Iyalah saya ringkasnya dalam keadaan gitu boleh. Ada kata boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, tak. Apa ke ambil mazhab lain? Mazhab lain tu siapa dia? Kena tahulah ulama Islam kita juga. Bahaya juga kalau terlalu taksub pada mazhab ni. Siapa tak boleh langsung lah. Padahalnya banyak dah dia ambil lain. Tak ingat tu, lupa tu. Okey, kita pergi lagi. Saya ambil sedikit lagi. Imam Syafi'i kata, anda tak sebut nombor sebab anda tak tanda nombor tu, takut salah pula. Pakai tanda di pada anda susun balik, kena check semula. Imam Syafi'i berkata lagi, saya tidak menyukai, ana la uhibbu. Okey, ni sini. Ni cuba kena ingatlah bila Imam Syafi'i guna saya tak suka, maknanya perkara itu betul-betul orang panggil pendapat Imam Syafi'i. Setengah ulama kata tak sampai ke peringkat ijtihad dia. Cuma dia rasa saya tak suka gitu. Itu saja. Makna ringan lah. Kira-kira agak ringan itu. Jadi Imam Syafi'i kata saya tidak suka. Ni. Tak apa, anda baca sini. Saya tidak menyukai apabila orang dalam jumlah yang telah saya sebutkan itu melakukan salat Jumaat, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memang diwajibkan atas mereka salat Jumaat. Mereka adalah laki-laki, merdeka, dewasa, tidak gila, mukim dan tidak dalam mengadakan perjalanan. Maknanya kalau buat, katakanlah tak cukup jugalah kita 40, tapi dia buat juga. Tetapi hak tak cukup ni, dia cukup syarat untuk Jumaat semuanya. Saya tak sukalah. Bagi saya seolah-olahnya mai zuhur lah. Sebab tak cukup 40. Walaupun kira-kira tak cukup, katakanlah 35 orang, tak cukup 40. Tapi semua 35 ni cukup syarat. Saya lebih suka dia mai zuhur lagi. Kata Imam Syafi'i, kemana dia pergi 40 tu? Sebab tu pak kita tak gagak tu. Marilah siapa dia pun tak gagak tu. No. 。 . 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 Anda 。 tu.
Imam Syafi'i kata lagi, apabila imam berkhutbah dengan 40 orang, masa baca khutbah tu cukup 40. Kemudian ia bertakbir bersama mereka, mayalah lepas khutbah tu. Lalu mereka membubarkan diri daripada imam, yang mufaraqah ni, yang lari tubik. Maka dalam hal itu ada dua keadaan lah, dua pendapat, dua agak kita kata. Dua keputusan lah. Masa khutbah cukup lagi 40. Masa mula-mula semai cukup lagi. Lepas tu yang mufaraqahnya kelik ke mana tak tahulah, sakit perut ke ataupun ada masalah. Jadi tak cukup dah 40. Lagu mana tu? Yang pertama, apabila masih tertinggal bersama imam itu dua orang. Ramai ni hak bubar ni. Apabila masih tertinggal bersama imam itu dua orang dan mereka melakukan salat jemaah dengan sempurna, maka salat jemaah kira sah sebab dia start dengan 40. Oh, kita kata parut andai tu pekoh no. Tinggal dua orang. Tok bilang tu siap. Kerana ia telah memulakan, dia mengambil kira mula-mula salat tu cukup. Dia ambil kira tu. Jangan salah. Nak kau 38 orang yang bubar tu. Gialah ke mana? Tak usah tanya lah. Tak kira lah lagu mana pun. Kalau jadi gitu. Enggak kalau tubik 2-3 orang. Tak ada masalah. Ni kalau 38 orang. Tinggal 2 orang kolek-kolek. Bahasa Kelantan tu parut juga tu no. Jari-jari guna tu. Dia kata parut bahasa. Kena faham molek tu. Parut. Apabila imam mengerjakan salat zuhur, maka salat tu dianggap boleh juga. Bila boleh juga memandik bagi. Lepas tu dia niat semai zuhur, tukar. Dah tengok tak ada. Tukar lepas. Lepas 38 lagi tukar. Tukar. Sebab dia ni dalam semaya ni. Dia kalau kata-kata ketika sebelum semaya tu lain cerita. Tu memang tak boleh lah kena main zuhur. Ni dalam semaya. Mana dua gitu. Tak apalah. Tapi tak masuk bahagian kedua lagi tu. Cuma kalau dia nak tukar jadi semaya zuhur mungkin tak cukup dah. Asal maya ni cukup. Boleh juga gitu pun. Boleh juga gitu. Moga bahagian ni Nabi tak sebut semua ni. Orang ni orang panggil peranan mujtahid. Sebab tu kalau kita sebut benda-benda ulama tak sebut, orang jadi pelik. Awak ni mujtahid ke tidak? Sebab tu kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, boleh dia katakan apa yang dia sebut tu mesti ada panggil. Sebab tu kita kena tengok pula apa yang ada dalam kitab. Sebab tu dia ada istilah-istilah. Misalnya ada setengah pendapat tu, pendapat ni dianggap sebagai mulua. Mulua ni makna lemah sangat, tak boleh pakai. Ada setengah pendapat tu diguna istilah sebagai pendapat yang terpencil, pendapat yang tidak diikuti. Ni jumhur, dia ada istilah jumhur, ijma', ittifaq. Jumhur ni jumlah besar, boleh ada 90%. Baik. Yang kedua, situasi kedua, salat jemaah itu tidak memadai. Tak boleh. Bagaimanapun keadaannya. Sebab apa? Dia kena cukup sampai habis salat. Sampai ada bersama imam 40 orang ketika ia memulai salam sampai kepada bagi salat. Mula-mula salat sampai pada bagi salat. Kena cukup 40. Mana kalau tubik seorang pun tak boleh. Sebab hal tu kira minima tu. Paling sikit 40. Namun apabila tidak tertinggal dari mereka kecuali seorang ataupun dua orang hamba, seorang yang merdeka, seorang atau dua orang musafir, atau seorang bermukim, maka ia cukup. Maka cukup ni mana dia buat zuhur cukuplah. Tak payah jemaah lah kalau gitu. Sama ada duduk kalau tak semaya lagi memang tak. Ni hak semaya dah. Nya lari tubik, lari, bubah tinggal. Hak mukir seorang. Lepas tu dua orang lagi tu musafir. Lepas tu hamba dua orang. Lepas tu adalah seorang yang merdeka tu. Tu yang ada. Tu pun dalam pelbagai kategori tu ada tu. Cukuplah semaya zuhur lah cukup. Dia kata Imam Syafi'i kata. Maknanya perkara ni tempat kita tak rasa. Kalau pergi ke tempat-tempat negara tidak Islam ni baru boleh nampak. Jadi tak main jemaah sama waktu dah dia setempat tu ada 30 orang. Dia ingat mudah nak cukup 40 ni. Dia kena beranak lah. Tak beranak kena tunggu besar dulu. Mati pula tua tu. Sebab itulah di sinilah kita kena lihat dalam betul. Ni orang panggil, dia panggil dalam istilah dia maknanya khilaf fiqh tak ada kebaikan dia. Tak sedut royak lah ke mana. Kena pergi tu. Yang terakhirlah pada pagi ni. Apabila imam berhadas sebelum bertakbir. Lalu dia mempersilakan salah seorang daripada makmum tu. Dan orang-orang yang ada di belakang makmum tu kurang dari 40 orang. Laki-laki. Maka mereka cukup mengerjakan salat zuhur lah. Mana 41 orang sekali dengan tu imam. Tu imam yang sakit perut.
Dia suruh jemaah naik. Bila jemaah naik, makmum jadi tinggal 39 orang. Mai Zuhur lah. Ini macam kata mai Zuhur tak cukup 40. 40 ni kena makmum. Tidaklah memadai bagi mereka dan bagi imam yang berhadas kecuali yang demikian itu. Maknanya nak cukup 40 makmum tu dia kena sekali dengan imam. Bila imam ada baru makmum jadi cukup 40. Ni keadaan dia ni. Kerana posisinya sebagai imam salat telah hilang dan diganti dengan imam yang lain. Jadi imam tadi tak kira dah lah. Moga dia tubik dah. Bila imam tu naik, makmum tak cukup dah 40. Moga kira-kira cukup 40 makmum tu bila ada imam. Mana 41 dengan imam lah. Jadi bila seorang makmum jadi naik imam, dia sudah jadi imam, orang tak panggil makmum. Tak boleh nak kira dah dia sebagai makmum tu 40 tadi. Tu maksud dianya. Sementara ketika imam yang baru memulai salatnya, jumlah makmum telah kurang daripada 40. Oleh kerana itu tidak mencukupi bagi mereka yang lain itulah untuk mengerjakan salat zuhur. Mana kena salat zuhur lah. Kena salat zuhur. Tak boleh salat Jumaat tak boleh. Itu. Maknanya kalau kita perhatikan ni 40 tu dia anggap berat. Mesti gitu. Tak cukup tak boleh. Gitu. Yalah kalau nak itu tu kita boleh tengok lah mazhab mungkin minggu depan anak yang bawa kita tu. Anak akan sebut kan nak tahu lebih kurang lah. Lepas tu kita boleh bincang semula. Tapi kukuk mana inilah orang panggil mazhab. Dah hak ni dipakar dengan kira-kiranya kemah lah tempat kita ni. Tak ada jadi masalah pun. 40 lah. Memang 40 dah mazhab Syafi'i. Hak ni tak gaget daripada kecil lagi. Ana ingat ana tu dah. Sampai kali ni mahal ni memang ni. Mana-mana pun begitulah. Cuba rujuklah kitab mana pun. Kalau ada sebut tu maknanya tu kita terpengaruh dalam mazhab lain lah. Begitu. Wallahualam. Jadi selepas ni kita bincang untuk mengenai apa orang yang wajib salat jemaah di kediamannya. Rumah lah maksudnya. Wallahualam. Kita berhenti setakat tu dulu. Ada apa-apa soalan ke? Kemarin kita kira sini orang yang bermukim kena wajib salat di masjid dia. Di masjid dia. Maknanya tak boleh di rumah. Tak boleh lah. Tu dia ada perbincangan lain pula tu. Misalnya contoh kita kata dak ni bagus maknanya katakanlah dalam satu qaryah situ cukup-cukup orang ataupun kita ada 43 45 orang ke maknanya kalau gitu maknanya hak ni dalam keadaan ni hak ni lah dia dalam kitab fiqh kata dia kena maya mungkin dia tu sebab kalau dengar sebab dia gilai tak cukup kau tak cukup jumlah maknanya dosa dia pergi masjid lain menyebabkan jadi orang lain tak boleh solat Jumaat tempat kita ni tak terima. Sebab apa? Kita tak pergi pun beribu orang lain. Tak ada masalah pun. Begitu. Begitu. Kita tak ada masalah tu boleh nak main lain. Boleh. Sepuluh ni kita ni kalau kita pergi pun tak menjejahkan. Bahkan tak payah kira dah. Mungkin dia tahu dah muat atas masjid ni untuk 1,000 orang. Kalau separuh hadir pun 500. Kadang-kadang tu satu sah pun 100 orang. Lebih dari cukup. Tak terima masalah. Ya? Kalau satu mukil tak ada 2-3 masjid. Katalah kita duduk dengan masjid kolektif. Mana? Contoh kan, masjid dekat dengan rumah kita tu tak cukup 40, kita di masjid lain. Tak boleh. Dia kira satu tempat. Walaupun kita dia tidak capur banyak tempat gitu. Atas nama seorang imam ni maksudnya. Sebab tu dulu, kena ingat dulu, memang pendapat asal dulu, satu mungkin kena sesama masjid. Dulu. Takut timbul isu tadi lah. Semaya terawih tak apa. Jumaat tadi. Sebab tu kalau kita nak contoh kalau dulu pun pernah berlaku sebenarnya di satu tempat di kawasan pedalaman dia ada balasah tapi bila sembahyang Jumaat dia pergi tempat tu dia buat. Ni ana jumpa masalah ni baru tapi sebenarnya tak patut timbul tak apalah. Tak apa kalau dia dengar apa tak apa ni di Setia Alam itu. Ana kuliah di situ. Dia ni asal nama ni surah ya tapi surah Jumaat buat Jumaat lah kawasan perut. Jadi surah tu kecil lah. Tapi kecil pun kalau penuh tu makna beratus orang lebih lah. Bila siap masjid, besarlah masjid tu. Keluasan dia lebih kurang masjid Kubakhir. Tanah dia, cuma masjid dia tu lebih kurang saiz dia. Bila siap masjid tu, ana dipindahkan kuliah daripada surah tu pergi pada masjid tu. Jadi EJK dia sebut pada ana, surah kita dulu start sudah ditarik balik kebenaran Jumaat. Apa tu? Dia ambil pendapat asal. Mana kalau dekat-dekat kita gabung WhatsApp. Padahal gabung asal kau nak kira dulu maknanya kalau keadaan itu tak cukup seperti contoh tadi kalau semaya misalnya dalam satu qaryah ada 3 surah 3 masjid mana kalau kira satu-satu masjid tak cukup 40 sebab tu ulama dulu kata jangan ada banyak masjid kalau ada pun atas nama surah untuk memudahkan orang berdekat tapi bila Jumaat dia kena mari setepak nak pasti cukup 40 tu tapi masjid tadi dia buat gitu supaya nak suruh nampak ramah dan ana setuju
Misalnya contoh kalau Masjid Lundai dulu Masjid Lundai tu dia surah dalam mukim Lundai tu dia ada 7. Tetapi dikekalkan jemaah di Masjid Lundai saja. Jadi ahli jemaah di surah-surah dalam mukim tu dia kena mari sini belakang. Tu bagus tu gitu. Padu nampak grand, nampak besar. Dah tu anaknya sebab dia Syiah tu. Jadi situ pun maknanya jaiz tarik kebenaran untuk taklih. Sebab tu jemaah ni atas ketentuan pemerintah. Kuat tu pendapat tu. Jangan kita nak buat sendiri. Setengah ulama kata kalau ada seorang tu buat jemaah sendiri tanpa kebenaran pemerintah, tak sah jemaah dia. Ada dalam mazhab Syafi'i. Jangan mana-mana nak buat jemaah sendiri. Kena berhati-hati. Sebab tu dia berkait dengan hukum tu. Tadilah nak jaga kepentingan. Itulah jaga kepentingan. Tak apa cukup. Engkau dia cukup tu. Jemaah cukup. Lebih harus cukup. Tak apa tu. Cuma kalau tanya anak, kalau dia boleh gabung waksa lagi, molek. Dia kadang-kadang salah satu isu timbulnya sebab penduduk ramai. Kau nak panggil ke dia tu tempat anak duduk ni tu. Qaryah. Bila siap 2 perumahan lagi akan jadi 70,000 penduduk. Enggak masjid asal masjid jemaah masa anak pergi 5 tahun lepas, dia boleh solat jemaah situnya 3. 4. Enggak 4 masjid sama ni. Masjid yang paling besar tu pun kecil pada masjid Kebakhir. Enggak penduduk 70,000 campur semualah tu, muslim, non-muslim. Memang tak muat lah. Jadi hak tu tak timbul masalah langsung. Akhir sekali bila berlaku pandemik, COVID ni nak mengelakkan daripada berlaku kesesakan, semua surau-surau diberi authority, diberi kebenaran oleh orang pihak kerajaan untuk solat jemaah. Memang kalau cuba bayangkan dalam pagar bukan Korea ni. Dalam pagar perumahan tu rumah saja 900 campur penduduk. Bagi jemaah memang tak muat lah jadi. Memang semaya Zuhur 1 sah 2 sah ya, tapi bila buat jemaah tak muat. Jadi tak timbul isu kita demikian ni sebab tentu dah dengan kepadatan penduduk tu, jumlah itu walaupun masjid dekat-dekat dengan ada surau lagi pun dia tak timbul masalah. Bilangan 40 tak timbul masalah. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau boleh buat serentak di satu tempat, kalau ada masjid tu lagi baik lah. Nampak itu dia punya Syiah tu nampak hebat. Tujuan tu sebenarnya so nampak kesatuan umat Islam tu. Cuma itulah kepentingan tak terlalu bersesak-sesak tu, ada kebaikan pula di situ. Gitu okey. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat tu, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi insya-Allah minggu depan tu mari kita tengoklah sikit. Ya tak ya pun kita nak bincang semaya di rumah ni tentu tak cukup 40 semaya di rumahnya. Tu insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.